Dia kata, Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Saya daripada Sulawesi. Semoga kita semua Allah tetapkan di jalan yang benar. InsyaAllah, amin. Soalan saya, ada hadis, sesungguhnya Allah Azza wa Jal apabila menciptakan seorang hamba untuk syurga, maka Allah menjadikannya beramal dengan amalan penduduk syurga, hingga ia mati dalam keadaan beramal dengan amalan-amalan penduduk syurga. Lalu ia dimasukkan ke dalam syurga dengan amalan tersebut. Dan apabila Allah menciptakan seorang hamba untuk neraka, maka Allah menjadikannya beramal dengan amalan penduduk neraka, hingga ia mati dalam keadaan mengamalkan amalan penduduk neraka. Lalu ia dimasukkan ke dalam neraka dengan amalan tersebut. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Ini soalan dia kata, bagaimana kita nak faham hadis ni agar tidak merasa sia-sia kalau kita ternyata telah ditakdirkan ke neraka. Na'udzubillah min zalik. Macam mana jawab? Okey. Ada satu hadis yang lebih dahsyat daripada ni kalau kita dengar mula-mula. Nabi SAW dalam hadis riwayat Ibnu Mas'ud dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim, Nabi SAW menyebutkan, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainal jannati illa dhira' fayamalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ma yakunu wa bainahu wa bainan nari illa dhira' fayasbiqu alayhi al-kitab fayamalu bi'amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Atau kama qala, Nabi kata dalam hadis ni, salah seorang daripada kamu mungkin beramal dengan amalan ahli syurga sepanjang hayat dia, sehingga jarak dia nak masuk syurga tu sehasta je. Tapi catatan Tuhan mendahului. Lalu dia beramal dengan amalan ahli neraka, dia masuk neraka. Ni lagi takut. Kalau ni tak apalah. Dia kira daripada awal dia amal ahli syurga, lepas tu masuk syurga. Hak yang ni, yang nak saya sebut ni, daripada awal hidup dia sampai ke hujung amalan ahli syurga. Tapi catatan Tuhan mendahului. Takdir Tuhan mendahului dia. Dia beramal dengan amalan ahli neraka, dia masuk neraka. Ada satu lagi manusia, Nabi kata, beramal dengan amalan ahli neraka, sehingga jarak dia nak masuk neraka tu sehasta je. Catatan Tuhan mendahului. Lalu dia beramal dengan amalan ahli syurga dan dia masuk dalam syurga. Yang ni pun takut juga. Pasal apa takut? Takut-takut kita yang beriman ni masuk nombor satu, hak orang yang kita marah, yang kita kata dia kafir, yang kita kata dia musyrik, takut dia pula jadi orang nombor dua, dia masuk syurga, kita pula meraban tibin. Na'udzubillah. Sebenarnya tuan-tuan, sebenarnya hadis yang kedua yang saya baca baru ni tadi ni, yang bukan ditanya tadi ni, hadis tu ada berbagai tafsiran, tapi saya bawa tafsiran yang ada kaitan dengan dua-dua hadis. Sebab dia ada tafsiran lain, tapi saya bawa dia ada banyak tafsiran, tapi tafsiran yang saya akan bawa ni yang sama, saya akan hurai dua-dua. Supaya tuan-tuan tahulah, hadis yang saya baca tadi tu ada macam-macam tafsiran, tapi yang saya bawa ni salah satu daripada tafsiran yang ada. Apa dia? Ketika mana Nabi SAW menyebutkan hadis ni, dan ketika mana Nabi SAW menyebutkan hadis yang saya baca tadi, Nabi bukan bercerita tentang pilihan manusia. Sebaliknya, Nabi bercerita tentang pengetahuan Allah Azza wa Jal dan ketentuan Allah Azza wa Jal. Macam mana? Dalam dunia ni, ada benda yang Allah Ta'ala bagi kita pilih, ada benda yang Allah Ta'ala tak bagi kita pilih. Tak bagi kita pilih, muka macam mana tak boleh pilih, bangsa apa tak boleh pilih, kulit warna apa tak boleh pilih, lahir di mana tak boleh pilih, mak bapak siapa tak boleh pilih. Tuan-tuan diisi borang ke? Ni nak lahir dah ni, lagi 2-3 hari, tolong isi borang siapa mak bapak kamu. Saya ingat semua kalau boleh pilih, semua nak jadi anak jutawan Melaka lah. Senang hidup, kan? Tapi Tuhan tak bagi pilih. Bila Tuhan tak pilih, Tuhan tak bagi pilih, maksudnya Tuhan tak adalah bertanggungjawab kan. Rozaimi, pasal apa kau Melayu?
Rozaimi, pasal apa kau tak berapa nak cerah? Mana saya nak tahu? Dah memang macam ni. Contohlah kan. Tuhan tentukan, Tuhan tak bagi pilih. Yang ni tak timbul persoalan. Tuhan akan tanya pasal apa dan pasal apa. Tak. Hikmah Tuhan pasti ada. Bila Tuhan menciptakan kita tanpa pilihan tu, ada hikmahnya. Pasti, kerana Allah Ta'ala tu hakim. Tapi ada benda Tuhan bagi pilih. Apa yang Tuhan bagi pilih? Amalan Tuhan bagi pilih. Tuan-tuan datang kuliah tadi, ada orang paksa tak? Letak senapang, jom pergi kuliah. Jangan cakap banyak. Ni zaman-zaman apa? Zaman-zaman bini-bini tengah bad mood ni. Kan kita suami-suami ni, isteri-isteri tengah bad mood sekarang ni. Jangan salah cakap. Tambah-tambah outstation tempat salah. Abang nak pergi Thailand, seminggu ni ada mesyuarat. Betul kan mesyuarat? Dia check tentatif semua kan. Jangan main-main kan. Zaman-zaman ni lah. Cuma ada benda Tuhan bagi pilih, itu amalan. Kita datang kuliah ni tadi tak ada siapa paksa. Kita nak beriman ataupun nak kufur, tak ada siapa paksa. Kita nak salat ataupun tak nak salat, tak ada siapa paksa. Tuhan suruh, Tuhan perintah, tapi tak ada siapa paksa. Tak ada siapa pergi heret kita tarik, pergi ambil wuduk. Tak ada. Bahkan paksaan dalam ibadah menafikan ikhlas, dan ikhlas dalam ibadah menafikan, ketidakadaan ikhlas dalam ibadah menafikan pahala. Tak ada pahala bila tak ikhlas. Allah Azza wa Jal beri kita pilih. Sebab tu orang dia tak boleh salahkan takdir kalau dia pilih nak jadi jahat. Boleh satu orang bila kena tangkap mencuri, pasal apa hang ni mencuri? Dia kata nak buat macam mana? Kan takdir Tuhan. Macam tu kita lempang je dia sekali. Pasal apa lempang aku? Nak buat macam mana? Kan takdir Tuhan. Kan? Satu Umar waktu pencuri, nak mencuri, dia kata apa? Orang tu kata, dah takdir Tuhan aku mencuri. Umar kata, kami potong tangan kamu pun dengan takdir Tuhan. Syekh Muhammad Naim Yasin baru meninggal, rahimahullah. Minggu lepas dia meninggal. Seorang tokoh daripada Jordan. Dalam kitab dia Al-Iman, dalam kitab Al-Iman dia sebut, dia kata sesiapa yang buat dosa kemudian menyalahkan takdir, dia pembohong dan penipu. Sebab apa? Sebab tuan-tuan, takdir Tuhan ni sebelum kita buat, sebelum ia berlaku, kita mana tahu? Tuan-tuan tahu tak esok nak jadi apa pada kita? Mana kita nak tahu? Satu orang pencuri, dia nak pergi mencuri, dia pun tak tahu berjaya ke tak berjaya dia mencuri. Tapi dia mencuri juga. Bila dah berjaya, oh takdir Tuhan lah, ini semua salah takdir. Tak, awak yang pilih. Takdir hanya mengizinkan. Tuhan izin, sebab tu jadi. Tapi Tuhan tak reda lah. Bukan semua benda Tuhan izin tu Tuhan reda. Ada benda Tuhan izin dan Tuhan reda. Suatu orang nak buat ibadat, Tuhan izinkan berlaku dan Tuhan reda, Tuhan sayang kat dia. Tapi ada orang nak buat dosa, Tuhan izin berlaku, tapi Tuhan tak reda, Tuhan murka. Tapi Allah Azza wa Jalla bukan macam kita. Saya pensyarah universiti, sebelum datang ke Perlis ni, saya mengajar kat kelas. Sekarang ni tak adalah mengajar dah. Dah jadi direktor ni tak mengajar. Kalau mengajar asyik ponting je lah, mesyuarat banyak. Cuma nak bagi tahunya, masuk kelas. Kelas pertama saya akan bagi dulu markah berapa. Tugasan 60, markah final exam 40. Tolong buat kerja ni. Sampai minggu ke-7, ada seorang budak, tugasan tak hantar, exam midterm tak datang, telefon tak angkat. Boleh tak saya kata, awak ni oleh kerana midterm tak buat, tugasan tak hantar, awak akan gagal dalam subjek ni. Awak gagal dalam paper ni. Boleh tak? Saya boleh jangka, sebab saya pensyarah. Tiba-tiba dia datang final exam, tugasan tak hantar, midterm tak buat, 60 markah dihilang. Dia pun jawab final exam. Bila jawab final exam, dia dapat 30 per 100. 30 per 40 lah. Kumulatifnya 30 per 100. Gagal ke lulus? Gagal. Bila gagal, boleh tak dia datang bawa paper, datang jumpa saya? Ni, Rora, Dr. Rora lah ni, cakap saya gagal.
Saya cakap saya lulus, kan saya akan lulus? Saya kata mana boleh? Saya hanya predict, saya jangka memang awak akan gagal sebab awak tak buat semua kerja tu. Lain kali janganlah sangka saya gagal, sangkalah saya lulus. Tak boleh lah, sebab awak tak buat kerja tu. Saya pensyarah manusia biasa pun saya boleh agak. Allah Azza wa Jal, dia bukan macam manusia. Allah Maha tahu. Dia cipta kita. Dia tahu perangai kita, dia tahu sikap kita, dia tahu apa yang kita akan pilih. Jadi bila Allah Ta'ala kata, hamba ni nanti, makhluk aku ni nanti akan masuk neraka dengan pilihan dia. Dah kalau dengan pilihan dia, kenapa Tuhan tentu awal-awal? Bukan Tuhan tentukan tanpa beri pilihan. Tuhan tentukan dengan beri dia pilihan. Dan dia memilih. Dan Tuhan tahu dia akan pilih apa. Faham? Itu maksud dia. Supaya jangan putus asa. Jangan putus asa. Kan? Sebab kita pun tak tahu kita ni belah mana. Tuhan tahu ahli syurga ke ahli neraka. Angan-angan memang nak masuk syurga lah. Tak nak lah masuk neraka tu. Jadi kena usaha lah.